Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam perkongsian daripada saya pada kali ini dalam subjek Usuluddin tingkatan 3, yang mana dalam bab tafsir pelajaran yang kedua. Tajuknya ialah An-Nahyu Anil Manni wal Aza, iaitu larangan daripada sifat mengungkit-ungkit dan menyakiti. Perbincangan dalam ayat 262 sehingga 264 surah Al-Baqarah, yang mana kita akan mempelajari ataupun membincangkan tentang ayat tersebut dan seterusnya ma'anil kalimat, syarahul ayat, sababun nuzul, mafhumus sadaqah, as-sadaqatul maqbulah indallah, ma yustafadu minal ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azallahum lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maksudnya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperolehi pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati si penerima. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih dan tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Okey, seterusnya kita lihat pada ma'anil kalimat, iaitu perbendaharaan kata. Yang pertama ialah mannan, zikru syai'in wa ta'daduhu ala ma a'tahu, iaitu menyebut sesuatu atau mengira dengan apa yang diberi. Yang kedua azza, at-tatawulu ala al-mutasaddiqi alaihi, menyakiti orang yang menerima sedekahnya. Ria'an nas mira'atul lahum liyaksibu muhammadatihim, iaitu menunjuk-nunjuk atau inginkan pujian. Kemudian safwanin, hajaru amlas, batu licin. Wabilun, matarun syadidun, hujan lebat. Salda,
amlasa alaihi syai'un minat turab, tiada ada sesuatu pun di atas tanah. La yakdirun yu'jizuna anil intifa'i bi syai'in, tidak memberi apa-apa manfaat. Okey, seterusnya syarahul ayat ijmalan, huraian ayat ini secara umum. Innal ladzina yakhrujuna amwalahum fil jihad wa anwa'ul khairi la yattabi'una ma anfaqu minal khairat mannaw wala aza. Sesungguhnya orang yang mengeluarkan harta mereka pada jalan Allah dan untuk kebaikan, sesungguhnya menginfakkan sesuatu pada jalan Allah itu kerana inginkan kebaikan ataupun pahala. Janganlah menyebut-nyebut la tattabi'u ma anfaqu, janganlah menyebut-nyebut apa yang telah diinfakkan minal khairat manna wala adza, dan jangan menyakiti hati penerima. Jangan menyakiti hati orang yang menerima pemberian kita itu. Seterusnya sababun nuzul al-ayat, sebab diturunkan ayat ini. Yang pertama, nazaltu fi Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf fi ghazwatit Tabuk. Diturunkan ayat ini kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf di dalam peperangan Tabuk. Jahaza Utsman alfa ba'irin bi ahlasiha wa aktabuha wa alfi dinar. Pada ketika itu, pada peperangan Tabuk itu, Utsman telah menyediakan 1000 ekor unta dan 100 dinar wang. Wa ata Abdurrahman bin Auf bi arba'ati alfin dirham. Manakala Abdurrahman bin Auf telah menyediakan 4000 dirham wang pada peperangan tersebut. Ini adalah infak-infak daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Okey, kemudian kita pergi kepada mafhum sedekah. As-sadaqah hiya ma yukhrijuhul insan min malihi lil mutawwu' bihi. Iaitu apa yang dikeluarkan oleh manusia daripada hartanya. Itu maksud sedekah. Okay. Kemudian as-sadaqah al-maqbulah indallah, sedekah yang diterima oleh Allah. Yang pertama, min kasbi halalin tayyib, daripada hasil yang halal dan baik. Yang kedua, min jayyidil mal wa afdalih, daripada harta yang baik. Yang ketiga, as-sadaqatu khalisatun liwajhillah biduni riya'i wa sum'atin, sedekah itu kerana Allah tanpa rasa riak dan sum'ah. Yang kelima, antu'tiya biwajhi basyushin wa nafsin tayyibah, memberi dengan wajah yang manis dan jiwa yang baik, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Ayyuhzira minnal manni wal aza, tidak menyakiti hati penerima sedekah tersebut. Okey, seterusnya, ma yu'khazu minal ayat, pengajaran daripada ayat-ayat yang kita bincangkan tadi ialah, yang pertama, hurmatul manni wal aza, haram mengungkit dan menyakitkan hati penerima sedekah. Yang kedua, fadlus sadaqah, iaitu kelebihan bersedekah itu sendiri. Yang ketiga, fadlun nafaqati fil jihadi wa innaha afdalun nafaqat, kelebihan menafkahkan harta ke jalan jihad fisabilillah ataupun pada jalan Allah ialah sebaik-baik sedekah. Yang terakhir ialah raddul jamil alal fakir, berkelakuan baik terhadap orang miskin.
Dapatlah kita simpulkan bahawa apa yang kita pelajari tadi adalah Allah melarang sekeras-kerasnya mereka yang membuat infak. Kan kita tahu infak tu adalah infak ataupun sedekah itu adalah satu perkara yang baik, akan tetapi ada juga sesetengah orang yang melakukan infak dengan tujuan untuk mendapatkan pujian daripada orang lain dan suka mengungkit-ungkit. Kalau sekarang macam-macam lah cara nak mengungkit tu, bukan hanya dengan berkata-kata. Kita bagi sedekah dekat orang, lepas tu masukkan ke dalam Insta, Facebook dan sebagainya, okey, dan sedekah. Itu adalah perkara yang dilarang dan haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.